Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. So hari ini kita akan tengok beberapa benda yang berkaitan dengan matematik tahun 1 lah. So ini adalah recording punya online class. Sebab cikgu buat recording ni supaya nanti kamu boleh tengok berulang kali, dan yang mana tak berpeluang untuk masuk online class, dia boleh tengok lah. Okay, so benda ni nanti akan dimasukkan dalam Google Classroom, dalam link drive dan juga dalam YouTube macam mana video online kelas kita sebelum ni. Lagi satu, sebab cikgu tak buat online kelas kali ni adalah ini adalah tajuk yang tak berapa susah dan tak berapa panjang lah. Jadi mungkin dalam masa 30 minit macam tu kita akan habislah video online kelas ni. Jadi kamu boleh teruskan dengan aktiviti dalam buku aktiviti dan juga dalam Google Classroom nanti. So sebelum kita mulakan kelas, apa yang perlu kamu sediakan? Okey, apa yang perlu kamu sediakan adalah kamu mesti ada dekat hadapan kamu. Yang pertama, paling penting sekali adalah buku teks lah. So buku teks yang kita nak pakai yang tahun 1, yang jilid 2 lah. So kalau kamu buka jilid 1, memang kamu takkan jumpalah apa yang kita akan belajar hari ni. So untuk tajuk hari ni, macam minggu lepas kita dah tengok yang berkaitan dengan bentuk. Okay, kita dah habis semua perkara bentuk, dan latihan pun Cikgu Iwa dah ada masukkan dalam Google Classroom. Okay, yang mana belum masuk dalam Google Classroom tu sebab banyak benda yang kita akan masukkan kat situ lah. Apa-apa perbincangan nak tanya pun boleh melalui situ. Okay, sebab itu adalah classroom secara maya lah, sebab kita tak bersemuka, so kita tak tahu lagi bila kita akan bersemuka. Okay, jadi untuk data yang pertama, kalau kamu tengok dekat buku teks kamu, okay, dia adalah yang berada di muka surat 75 hingga 84, bermasuk dalam 9 muka surat macam tu sahaja untuk tajuk data. Dan ini adalah tajuk takhir. Walaupun ini tajuk takhir, lepas ni kalau kita datang ke sekolah, jangan ingat dah tak belajar lah. Kita akan pergi balik kepada tajuk-tajuk sebelum ni yang mana kita belum betul-betul fokus, yang mana kamu semua belum betul-betul master dia. Okay. Jadi walaupun ini kita dah habis buku teks, tapi kita akan masuk ke sekolah ataupun walaupun tak bersemuka nanti pun kita akan tetap ada kelas untuk tajuk-tajuk yang sebelum ni. Lebih-lebih lagi nak lengkapkan kita punya pengetahuan asas lah, yang tambah tolak darab bahagi tu nak betul-betul strong sebelum kamu masuk tahun depan ke tahun 2021, kamu tahun 2. Okay, so kalau kita pergi ke muka surat 75, okay, kita pergi ke muka surat 75, kita tengok apa yang ada tajuk data ni. Okay, ini yang hari tu kita dah habis untuk bentuk. Okay, so data. Okay, kalau kita tengok dekat sini tajuk ke-8, tajuk data. Okay, apa yang digunakan dekat sini ni adalah situasi di satu kawasan taman permainan lah. Okay, ada persoalan dekat sini, mereka sedang main apa. So ada yang main layang-layang, ada yang main dam, ada yang duduk, ada yang main bola, ada yang berlari. Okay. Jadi dengan benda ni kita nak keluarkan situasi ni ke dalam bentuk data lah. Okay, data yang macam mana? Okay, data yang macam mana? Okay, tengok ni. Ini adalah kumpul data. Okay, bila kumpul data. Okay, yang pertama ada yang main dam, ada yang main layang, ada yang main bola sepak. So ada 3 permainan yang sedang dimainkan di taman permainan lah. Jadi untuk kita kumpulkan data, untuk tahun 1 ni kita belajar macam mana cara nak buat gundal. Okay, gundal. Mungkin kali pertama lah kamu dengar apa tu gundal. Okay, dan apa tu gundal, macam mana nak buat gundal, itu yang cikgu akan terangkan kepada kamu lah untuk hari ni. Okay, so gundal, okay, dia menggunakan cara dengan melukis garis lurus. Okay, macam sekarang ni permainan dam. Ada 4 orang yang bermain dam. Jadi gundalan dia akan jadi 1, 2, 3, 4. 4 garis lurus ke bawah. Itu menandakan 4 orang. Okay. Macam mana pula yang main bola sepak? Yang main bola sepak ada 3 orang. Jadi gundalan dia akan jadi 1, 2, 3. Gundalnya 3 menunjukkan bilangan pemainnya adalah 3. Okay, untuk layang-layang. Okay, untuk layang-layang, kalau kita tengok balik, orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau 6 orang macam mana kita nak buat gundal? Okay, kalau 6 orang gundalan dia adalah macam ni.
Okay, kita akan buat 1, 2, 3, 4 dan yang kelima tu, tanda 5 tu kita crosskan. Kita palangkan secara melintang yang 4 gundal tadi tu. Jadi kalau bentuk yang macam ini, okay, macam mana kamu tengok dalam buku teks, dia cakap selepas buat gundal bilang pemain, tanda satu garisan tu ialah 1, tanda garisan 1, 2, 3, 4 dan ada 1 yang melintang tu, itu menunjukkan bilangannya adalah seramai 5 orang. Okay, jadi kalau ada 6 orang bermaksud 1, 2, 3, 4, ada 1 garis yang melintang, lepas tu tambah lagi 1, itu menunjukkan 6. Okay, jadi kumpul data pemain lelaki dan perempuan pula, ini kamu boleh cuba try lah dalam buku tulis ke atau dalam kertas. Okay, jadi gundal yang perlu faham cuma adalah macam mana nak buat gundal dan apa itu yang dimaksudkan dengan tanda simbol ini, iaitu menunjukkan itu adalah 5. Okey, itu untuk gundal. Okey, jadi ini yang dalam buku teks kamu boleh tengok hanya 2 muka surat saja. Jadi nak tambahkan kefahaman dia, okey, cikgu akan tunjukkan dekat kamu video lah. Kita tengok sikit video. Okey, video ni boleh ada dalam YouTube. Okey, kamu boleh cari dalam YouTube dan video ni juga akan ada dalam Google Classroom. Apa tupai berhubung nama tupai adalah mudah jika nama tupai menggunakan jadual gundal. Jadual gundal tanya Mama Tupai. Ya, mari saya tunjukkan. Bobo, apabila awak makan 1 buah oat, buat 1 tanda di sini. 1 buah oat, 1 tanda. 2 buah oat, 2 tanda. 6 buah oat, terpotong 4 garis dengan 1 garis untuk menjadikan 5. Kemudian, tambah 1 lagi garis untuk menjadikannya 6. Pada hujung minggu ini, kita akan bilang berapa banyak buah oat yang Bobo makan. Mama Tupai suka dengan idea jadual gundalan. Mari kita gunakan 1 gambar bagi setiap tanda gundalan. Okay, so ini adalah jadual gundalan. Berapa bilangan buah oat yang dimakan, okay? Yang dimakan oleh Tupai ni lah. So Isnin 2, gundalan dia 1, 2. Selasa 3, 1, 2, 3. Okay? Rabu dia ada 6. So dia akan jadi 1, 2, 3, 4. Palangkan 1. Bermaksud jumlah semua ni adalah 5. Dan kalau ada 6, kita tambah lagi 1 lah di hujung dia. Okay, so ini adalah menunjukkan 6. Khamis 1, 1. Jumaat 1, 2. Bilangannya 2. Okay, jadi ini adalah digunakan untuk memudahkan kita membuat pengiraan lah. So kalau nombor 6, kita dah tahu, oh ada 5, ini adalah tanda 5 dan tambah 1 di belakang, ini adalah 6. Okay. Samalah macam dalam buku teks ni. Okay. Jadi macam ni dia cakap bilang objek dalam kelas, lekatkan jadual. So dalam kelas kita tak ada dalam kelas. Jadi uji diri ni kita boleh hold dulu. Jadi kamu boleh buat yang dalam buku aktiviti lah. Nanti buka buku aktiviti, cari tajuk data. Okay, kita buat yang tajuk gundal ni. Okay, harapnya untuk tajuk gundal ni mudah untuk faham sebab nanti kamu boleh tengok banyak-banyak kali, boleh tengok berdasarkan dalam buku teks ni dan juga boleh tengok dalam mana video yang cikgu tunjukkan tadi lah, video yang daripada YouTube tadi. Okay, so itu untuk gundal. Seterusnya dalam data untuk tahun 1 kita akan ada satu graf, okay, kita akan belajar satu graf yang dinamakan sebagai piktograf. Piktograf. Apa tu piktograf? Yang pertama kalau kita tengok pikto. Pikto ni adalah singkatan kepada picture. Picture kalau dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayunya adalah gambar lah. So ini menunjukkan gambar graf. Graf yang menggunakan gambar. Jadi kita wakilkan sesuatu objek, wakilkan orang, okay, dengan menggunakan gambar. Okay, contoh. Ini piktograf permainan yang disukai satu kumpulan kanak-kanak. Okay, yang berdasarkan ni tadilah. Okay. Situasi yang kamu boleh tengok dekat muka surat 75 ni lah, permainan bola sepak, dam dan juga permainan layang-layang. Okey,
So kalau kita nak gunakan dia dalam bentuk permainan, okay, kita boleh gunakan smiley, kita boleh gunakan orang lidi, kita boleh gunakan gambar orang. Okay, jadi satu gambar smiley ni, satu gambar senyum ni adalah untuk mewakili satu orang. Jadi bila dam, kalau orang tanya dam ada berapa orang yang main? So kita tengok gambar dia ada 1, 2, 3, 4. Bermaksud 4 orang yang bermain dam. Bola sepak ada 3 gambar smiley. Jadi 3 orang yang bermain bola sepak. Layang layang pula 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar smiley. Maksud ada 6 orang. Jadi A, ada 4 orang suka main dam. Betul, ada 4 orang. 3 orang suka main bola sepak sebab ada 3 gambar. Jadi betul dia ada 3 orang yang suka main bola sepak. Berapa orang suka main layang-layang? So macam ni kita nak jawab dekat sini, kita tengoklah. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gambar smiley, ada 6 gambar orang tengah senyum. Bermaksud 6 orang suka main layang-layang. Permainan yang paling disukai ialah, dari sini pun kita boleh terus nampak lah. Yang mana paling banyak gambar, yang mana paling panjang, yang mana paling banyak bilangan smiley. Okay, layang-layang. So layang-layang adalah permainan yang paling disukai. Permainan yang paling kurang disukai, kita boleh tengok juga dekat sini. Okay, kita akan tengok, oh sini ada 3 orang je yang, ada 3 sahaja gambar smiley. Bermaksud 3 orang je yang suka main bola sepak. Jadi permainan yang paling kurang disukai ialah bola sepak. Okay. Selain dari itu juga, okay, ini adalah berkaitan dengan Afif kumpul maklumat haiwan peliharaan rakannya. Okay, so dia buat satu projek dalam kelas. Dia ada 3 haiwan peliharaan, ikan, kucing dan juga arnab. Okay, dalam piktograf ni dia gunakan apa? Dia gunakan tanda bintang, gambar star ni. Okay, dia guna gambar star ni untuk mewakili satu orang. Okay, jadi kita tengok ikan. Ikan ada berapa orang yang haiwan peliharaannya adalah ikan? Kita kira bintang dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, jadi ikan ada 6 orang yang pelihara. Kucing pula. Macam mana kita nak tahu berapa orang kucing? Kita tengok berapa bintang yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang yang pelihara kucing. Dan arnab? Okay, arnab ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 saja bintang, bermaksud dekat bahagian arnab ni kita boleh tulis dia 4. Bilangan ni adalah 4. Maksud 4 orang murid yang pelihara arnab. Jadi untuk jawapan B, haiwan yang paling banyak dipelihara ialah, kita tengok. Nak tahu haiwan yang paling banyak dipelihara, kita nak tengok kat mana? Tengok dekat bahagian mana bintang yang paling banyak. Kucing. Kucing ada 8 bintang. Bermaksud haiwan yang paling banyak dipelihara ialah kucing. Rakan Afif paling kurang pelihara, paling kurang. Bermaksud paling sedikit yang haiwan yang dipelihara oleh kawan dia. Bintang mana yang paling sikit? Dekat bahagian mana yang paling sikit? Dekat bahagian arnab. Okay, ada 4 saja bintang dekat bahagian arnab, bermaksud yang rakan Afif paling kurang pelihara adalah arnab. Okay, sama juga untuk bawah ni. Okay, ini adalah asam indah. Pau dijual kurang 1 daripada donat. Berapa bilangan itu? Jadi kita tengoklah donat ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau pau tu dia cakap kurang 1, bermaksud 9 tolak 1. Dekat pau ni kita akan buat 8 bintang. Menunjukkan bahawa ada 8 pau yang dijual oleh kedai ni lah. Okay. Jadi untuk sebelum kita pergi dekat uji diri ni, kita akan tengok balik video tadi. Kita nak tengok untuk piktograf pula. Okay. Ini gundalan, so dia akan tambah sekali dengan bahagian graf lah. Piktograf. Gambar tupai menunjukkan satu gambar. Ini dikenali sebagai piktograf. Tetapi piktograf adalah tidak lengkap tanpa petunjuk dan tajuk. Satu petunjuk memberitahu apa yang diwakili oleh gambar. Di sini, setiap gambar mewakili satu buah ok. Bobo, boleh awak beritahu hari yang mana awak makan buah ok yang paling banyak? Hari Rabu, kata Bobo. Dan hari yang mana awak makan paling sedikit buah ok? Hari Mama Tupai. Hari Khamis, jawab Bobo. Bagus Bobo, awak telah belajar bagaimana membaca piktograf. Ambillah satu buah ok ini kerana menjadi tupai yang paling cerdik di dunia ini. Terima kasih. Yam yam yam. Okay.
So dari video ni dia ajar untuk kita baca piktograf lah, dan dia bagi tahu ada beberapa benda yang kita kena tahu sebelum kita baca piktograf. Okey. Ini adalah gambar piktograf. Okey, dia gunakan buah oak ni, makanan kacang yang dimakan oleh tupai. Okey, dia gunakan 1-2 buah ni. Okey, tetapi piktograf ni tak lengkap macam mana Mama Tupai tu tadi bagi tahu. Dia lengkap kerana untuk piktograf dia mesti ada tajuk dan juga petunjuk. Okey, tajuk dan petunjuk dia macam ni. Sebagai piktograf. Tetapi piktograf adalah tidak lengkap tanpa petunjuk dan tajuk. Satu petunjuk memberitahu apa yang diwakili oleh gambar. Di sini, setiap gambar mewakili satu buah oak. Okey, ini adalah contoh piktograf yang lengkap lah. Sebab dia ada tajuk dia buah oak yang dimakan setiap hari, dan juga dia ada tunjukkan bahawa satu gambar buah oak ni mewakili atau ialah sama dengan satu buah oak. Jadi dari sini macam mana yang Mama Tupai dan Bapa Tupai tadi boleh tanya, hari apa yang paling banyak buah oak dimakan? So kita tengok dekat gambar je, yang mana paling banyak? Hari Rabu. Okay. Bobo pun jawab hari Rabu. Yang paling sedikit adalah hari Khamis. Jadi piktograf ni antara kesenangan dia atau dia mudah untuk kita tengok lah berapa banyak, hari apa paling banyak, hari apa paling sedikit, dan dia lebih menarik sebab dia menggunakan gambar sebagai petunjuk. Okay. Jadi untuk piktograf kita boleh gunakan atas kita lah, apa-apa yang kita suka, nak gunakan gambar apa. Contoh kalau macam ni dia gunakan kotak warna biru. Kenapa kotak warna biru? Sebab dia mewakili RM1, dan kita pernah belajar sebelum ni bahawa duit RM1 adalah duit yang berwarna biru. Jadi dia guna perwakilan kotak warna biru. Okay, satu kotak mewakili RM1. Jadi apa nak buat dengan uji diri ni? Okay, cikgu nak kamu buat dalam buku atau dalam kertas. Okay, kamu buat jawab A, B, C, D dan E ni, dan jawapannya apa perlu kamu buat adalah kamu kena masukkan dalam Google Classroom. Nanti cikgu akan buat satu announcement dekat Google Classroom tu, jawapan bagi uji diri tajuk data muka surat 80 perlu dilampirkan di sini. So kamu reply dekat komen tu dengan gambar hasil kerja kamu berkaitan dengan uji diri muka surat 80. Okay, itu antara tugasan yang perlu dibuat selepas kamu selesai menyaksikan video pengajaran ni lah. Jadi untuk piktograf ni dan juga tajuk data, piktograf dan juga gundalan tadi dia tak terlampau banyak lah. Okay, ini adalah contoh data carta murid kelas 1 pintar ke sekolah. So digunakan carta ni dalam bentuk gundalan. Okay, dia tunjuk kat sini cara. Okay, dan ini adalah salah satu contoh piktograf yang mana dia gunakan bulatan untuk mewakili buah-buah yang disukai oleh murid. Semua ni kita boleh tengok dalam buku teks kamu lah. Kamu boleh rujuk terus dalam buku teks. Okay. Jadi untuk tugasan tambahan, okay, kamu boleh teruskan juga dengan uji diri. Okay, muka surat 83. Jadi ada dua lah tugasan untuk kamu selepas kamu tengok video ni. Satu, uji diri untuk muka surat 80, dan satu lagi adalah uji diri muka surat 83 dalam tajuk data. Jadi itu sahaja untuk pengajaran online pada hari ini. Okay, ini adalah rakaman video untuk kamu tengok bila-bila masa saja. Okay, berbaki 2 hari kita PKPB ni kalau tak sambung lah. Jadi video tu nanti cikgu akan attach di Google Classroom, dalam grup WhatsApp dan juga di YouTube kamu boleh tengok. Okay, dan untuk uji diri ni nanti kamu perlu hantar melalui Google Classroom lah. Okay, kamu nyatakan nama kamu dan kamu ambil gambar tugasan yang telah selesai. Okay. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, ini adalah video je, nanti kita akan tengok. Jadi untuk hari ni memang kita tak banyak pun lah. Kita tak banyak benda sangat. Okay, just satu benda ringkas, benda baru berkaitan dengan data. Seperti mana cikgu cakap tadi, nak tengok video ni, first mesti ada kamu punya buku teks. Dan bersedialah bila-bila masa yang kamu free, kalau boleh tengok video ni secara keseluruhan. Jadi itu saja untuk pengajaran
kelas kita pada hari ini. Okey, apa-apa soalan, apa-apa masalah boleh bertanya di Google Classroom Automatic tahun 1. Okey, jadi jaga diri, jaga kesihatan, tak perlu keluar rumah kalau tak ada keperluan. Okey, duduk saja dalam rumah dan jaga diri masing-masing, jaga kesihatan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.